Dari segi penampilan, terselah pesonanya sebagai seorang wanita yang anggun berhijab. Butir kata-katanya penuh lembut seolah-olah menggambarkan tiada sifat yang tercela ada padanya. Pun demikian, dari segi pergaulannya bersama rakan-rakan, Darwisha mempunyai masalah. Ada satu sikapnya yang tidak digemari rakan-rakannya. Darwisha suka bercakap belakang tentang seseorang dan cepat menghakimi seseorang berdasarkan apa yang dilihatnya. Pernah satu ketika, seorang kenalannya dalam kesedihan. Darwisha menjaja cerita kepada kawan-kawan lain, kononnya rakannya itu sedih kerana bergaduh dengan teman lelakinya. Hakikatnya, wanita itu sedang buntu memikir ibunya sedang bertarung nyawa. Satu lagi sikap negatif Darwisha ialah beliau gemar bersangka buruk terhadap orang lain dan ada kalanya terselit dalam hatinya sifat cemburu. Apabila perilaku itu merajai jiwa, bincanglah segala amal baik yang dilakukan. Perwatakan Darwisha seolah-olah tidak mencerminkan penampilannya sebenar. Di luar, nampak seolah-olah tiada cacatnya, namun dalam jiwanya, beliau sebenarnya sakit. Benar, manusia punya kelemahan walaupun merekalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ciptaan. Namun, jika sudah namanya insan, pasti ada kelemahan. Perkataan insan sendiri sebenarnya berasal daripada akar kata perkataan Arab nisyan, iaitu kelupaan. Lupa itu kan satu kelemahan juga, bukan? Atas faktor itu, seorang perlu melakukan penghijrahan bagi mentransformasi sikap buruk kepada yang baik. Hijrah perlu dilakukan dari jiwa yang terdalam, bukan sekadar menyebutnya. Jadi, hijrah kita di sini ialah hijrah ke arah yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sebenar-benar berhijrah ialah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Nasai. Memetik kata-kata mutiara Imam Al-Ghazali, hati itu ibarat raja, manakala anggota-anggota zahir, iaitu badan yang lain, ibarat rakyat. Justeru, marilah lakukan hijrah dalaman dengan memperbaiki hati dan pada masa yang sama turut mengubah penampilan diri. Jika kita hanya berhijrah dari segi penampilan, itu hanyalah secara zahirnya sahaja. Sedangkan hati, rohani dan sifat-sifat mazmumah yang ditampilkan itu menjadikan kita tidak seimbang. Kita tetap akan mengulang perbuatan jahat. Sebaiknya, mulakan hijrah dalaman dahulu. Contohnya, mulai hari ini, saya berniat tidak akan berbohong lagi dan akan menepati janji. Itu lebih baik walaupun kita tidak berjubah atau berserban. Apabila yang dalaman itu sudah berhijrah, insya-Allah luarannya juga akan mengikut sama. Ia ibarat seorang yang pembersih. Di rumah, dia mengutamakan kebersihan dan tandasnya bersih. Apabila dia berada di luar, perkara yang sama akan dilakukannya. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita perlu melakukan perubahan yang lebih baik. Jika seseorang tidak baik, dia perlu mengubah dirinya kepada yang baik. Manakala mereka yang baik pula perlu menjadi yang lebih baik.